السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih berikan keizinan hayat kepada kita. Maka inilah yang kita ungkapkan sewaktu kita bangun pada tidur tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semula setelah Allah Subhanahu wa taala matikan kita seketika. Dan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita akan dikembalikan. Baik, insya-Allah pagi ini saya gantikan Al-Fadhil Ustaz Akmal yang tak dapat hadir. Pagi ini saya akan sama-sama bincang dengan tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah, satu bab daripada kitab Kaifa Amalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Saleh Al-Munajjid, ataupun kitab ni dah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris bertajuk How He Treated Them. Bagaimana Nabi melayani orang-orang yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini saya akan bawa satu bab atau satu chapter daripada buku tersebut yang bertajuk Ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani para pelayan ataupun hamba abdi ataupun mereka yang bertugas di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ni kebiasaannya di bawah tanggungjawab kita adalah orang-orang tertentu. Macam contoh saya di pejabat, ada staff lah, a few staff bawah saya yang perlu saya kawal mereka, yang perlu saya tadbir mereka. Maka di sinilah Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi melayani mereka sebagai seorang majikan, sebagai seorang ketua kepada petugas ataupun pekerja yang berada di bawahnya. Dan dalam keadaan ini, layanan Nabi terhadap para pelayannya, sama ada personal assistant Nabi ke, khadam Nabi ke, ianya seolah-olah layanan seorang ayah kepada seorang anak. Layanan seorang abang kepada seorang adik, ataupun layanan seorang adik kepada seorang abang. Nabi SAW tak pernah meletakkan darjat mereka itu rendah, walaupun pada pandangan masyarakat taraf sosioekonomi mereka rendah, status sosial mereka mungkin rendah, sebab mereka itu khadam, mereka itu mungkin hamba abdi kepada mana-mana orang. Tetapi Nabi SAW tunjukkan satu contoh yang sangat baik. Dan dalam keadaan ini ada satu riwayat daripada ahli sejarah, iaitu ibu kepada Zaid bin Harithah, nama dia Sa'dah binti Sa'labah. Ada yang mengatakan namanya Sa'dah binti Sa'labah, yang mana dalam keadaan ini waktu dia tengah berada bersama-sama dengan kaum dia. Kita pun tahu masyarakat Arab waktu itu tribal. Dalam keadaan kehidupan mereka yang sebegitu, maka kepada satu ketika kaum itu telah didatangi oleh satu kaum yang lain, lalu mereka itu ditawan, yang mana menyebabkan akhirnya Zaid bin Harithah ini tertawan dan dia dibawa ke suatu pasar pada ketika itu, namanya pasar Ukaz, Suq Ukaz. Dan di situ dia dibeli oleh seorang lelaki yang namanya Hakim bin Hizam. Seorang lelaki yang namanya Hakim bin Hizam, dia pun belilah Zaid bin Harithah ini, yang mana Hakim bin Hizam ni beli Zaid bin Harithah untuk makcik dia yang bernama Khadijah binti Khuwailid. So kita pun boleh tahu dia punya jalan cerita tu macam mana. So Hakim bin Hizam belilah Zaid bin Harithah ini untuk dijadikan hamba abdi kepada makcik dia yang bernama Khadijah binti Khuwailid dengan harga 400 dirham. 400 dirham ataupun 400 keping wang perak. Berapa harganya nilai wallahu alam. Di currency ni tak ada kot dirham. Maka dalam keadaan ini bapanya yang bernama Harithah bin Syurahil
tak kala mana tahu anak dia ni ditawan, dijual sebagai hamba abdi. Beginilah kehidupan masyarakat yang mana menjadikan manusia ni sebagai bid'ah. Saya teringat kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kan Nabi Yusuf ditawan, dijumpai dalam telaga. Bukan orang nak selamatkan dia, hakikatnya orang jadikan dia sebagai bid'ah, barang jualan. So hari ini kalau kita ada isu-isu pemerdagangan manusia, dia merupakan warisan daripada perangai-perangai buruk jahiliyah dahulu. Dalam keadaan ini, bapak dia ni bila tahulah anak dia ni kena tangkap, kena tawan, tak tahulah ke mana bawa, dia ungkapkan satu bait syair, bakaitu ala Zaidin walam adri ma fa'al. Dia kata apa? Aku ni menangisi ke atas kehilangan Zaid. Dia kata walam adri ma fa'ala ahayyun. Aku tak tahulah dia ni buat apa, hidup lagi ke ataupun tidak. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, bila zaman dulu mana ada WhatsApp kan, boleh letak poster mana-mana bagi tahu anak hilang. Maka bila berlalu sebahagian daripada masa, akhirnya ada manusia daripada Bani Kalab, satu puak daripada kalangan Arab, mereka ni pergi ke Mekah tunaikan haji. Ini haji sebelum datangnya Islam lah. Bagaimana keadaan haji mereka kita boleh baca dah kitab-kitab sirah. Maka dalam keadaan ini, bila mana suku kaum ini pergi ke Mekah untuk tunaikan haji, they visited Mekah, akhirnya mereka ternampak Zaid bin Harithah ini. Dalam keadaan ini, maka mereka pun bagi tahu kepada bapa dia Harithah ini bahawasanya anak kamu ni ada dekat Mekah. Aku tengok anak kamu ni ada di Mekah. Maka dalam keadaan ini, Harithah ni keluar bersama-sama dengan seorang daripada adik-beradik dia yang namanya Ka'ab. Maka mereka pun terus jumpa Nabi SAW sebab dapat maklumat perisikan bahawasanya Zaid bin Harithah ini jadi budak suruhan Nabi. Sebab bila mana Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW, akhirnya Nabi serahkan Zaid bin Harithah ini jadi budak suruhan dari khadam ataupun hamba abdi kepada Nabi SAW. Maka bila mana mereka cari mana Muhammad, akhirnya orang kata Muhammad ada dekat masjid. Maka mereka pergi ke masjid, dan dalam keadaan ini mereka masuk ke masjid. Mereka pun, kedua-dua mereka ni berjumpalah dengan Nabi SAW. Bila mana mereka jumpa Nabi SAW, mereka kata ya bena Abdul Muttalib. Mereka panggil Nabi ni dengan gelaran ya bena Abdul Muttalib, wahai anak kepada Abdul Muttalib. Dia tak pelik sebab Nabi SAW yang banyak pelihara Nabi ni tok dia. Dia banyak dengan tok. Maka pak dia ni jadi mafqud, jadi orang tak sebut sangat lah. Sebab bapak dia pun, ayah Nabi ni meninggal waktu Nabi dalam kandungan. Maka Nabi ni memang kadang-kadang dipanggil dengan ya bena Abdul Muttalib, wahai anak kepada Abdul Muttalib. Mereka puji dia ya bena sayyidi qaumih, wahai anak kepada pemimpin kaum dia. Kena puji sikit lah sebab nak minta something kat dia kan. Biasalah tuan-tuan mulai hari ni pujilah certain people, insyaAllah aku dapat something dah. Kan? Maka dia kata antum jiranullah, kamu ni merupakan jiran Allah sebab duduk dekat Baitillahil Haram. Wa takaffunal ani, kamu ni memang orang yang senantiasa buat baik, kamu bagi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dia puji Quraisy, dia puji Bani Hashim. Maka dia kata waqad ji'nakum fi ibnina abduk, kami ni datang ni semata-mata untuk anak kami yang kini jadi hamba kamu. Dalam keadaan ini kami nak bayar kamu something, atau kami nak bayar pada kamu ni ransom. Untuk apa? Untuk kami bebaskan dia, untuk dia kembali kepada anak, jadi anak kami semula ataupun pulang kepada kami. Nabi SAW pada ketika itu sebut apa? I have another great deal, dia kata. Maknanya asal perjanjiannya mereka akan bayar pada Nabi SAW, maka Nabi akan lepaskan Zaid bin Harithah ni. Nabi kata I have another great deal. Aku ada tawaran yang lebih menarik lagi. Maka Harithah ni kata apa dia tawaran dia? Maka Nabi kata panggil dia. Panggil Zaid bin Harithah ni, kemudian minta dia buat pilihan. Sama ada dia nak pilih kamu berdua, kalau dia pilih kamu berdua aku lepaskan. Maknanya Nabi tak nak apa-apa bayaran pun. Panggil saja Zaid ini,
bagi dia peluang untuk bercakap, wahai Zaid, kamu nak mana? Kalau kamu nak balik kepada ayah kamu, pada kaum keluarga kamu baliklah. Nabi kata, aku akan lepaskan dia. Dan Nabi kata, kalaulah dia pilih aku, fa wallahi, kata Nabi, ma ana billadhi akhtaru ala man akhtari ajib. Maka dia kata, kalau dia pilih aku, wallahi memang itulah pilihan dia, dan tak ada pilihan yang lebih baik melainkan pada pilihan itu. Maka dalam keadaan ini, kata bapa dia, zidta ala nisf. Zidta ala nisfi, maknanya aku terima dan tawaran kamu ni lebih baiklah daripada apa yang aku tawarkan. Sebab asalnya dia tawarkan nak bayar satu bentuk pampasan. Maka Nabi SAW panggil Zaid bin Harithah. Nabi tanya kepada Zaid, man hadhani? Kenal tak dua orang ni siapa? Dia kata, kenal, ini bapa aku Harithah bin Syarahil, yang ini pakcik aku yang nama dia Ka'ab bin Syarahil. Maknanya Zaid bukanlah tak kenal pak dia kan. Zaid kenal bapa dia, Zaid kenal juga pak saudara dia. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW kata apa? Aku bagi kamu peluang. Kamu nak pilih siapa? Sama ada kamu nak, kamu pergilah kepada kedua-duanya, balik ke rumah, ataupun kamu nak, kamu duduklah dengan aku. Tuan-tuan, kalaulah kebiasaan seorang hamba abdi, apa yang dia nak? Dia nakkan kebebasan, betul? Tuan-tuan, hamba abdi, tuan-tuan boleh baca satu buku yang ditulis oleh Profesor Jonathan A.C. Brown tentang slavery in Islam. Profesor Jonathan A.C. Brown dia tulis slavery in Islam. Tuan-tuan boleh baca sejarah bagaimana berkaitan dengan perhambaan ini, bagaimana Islam menyelesaikan perhambaan. Tuan-tuan, saya sebut tadi, siapa-siapa je takkan nak jadi hamba. Kalau boleh semua nak jadi merdeka, jadi tuan, tak nak duduk bawah telunjuk siapa-siapa. Itu manusia. Siapa nak disuruh-suruh? Tak ada siapa nak. Kalau boleh kita nak free will, kalau boleh undang-undang pun tak ada, biarlah nak buat apa nak. Itu manusia. Tuan-tuan, dalam keadaan ini, apa jawapan Zaid bin Harithah? Kata dia, aqimu ma'ak ya Rasulullah. Kalau itulah yang engkau tawarkan, aku nak duduk bersama-sama dengan engkau ya Rasulullah. Dalam keadaan ini, bapa dia nama Harithah ni peliklah. Anak itu pernah ditawan, pernah dijual beli sebagai hamba abdi, dan kini memang dia hamba abdi kepada seorang lelaki yang nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak bebas, tak nak balik dengan keluarga. Pelik. Bapa dia kata, ya Zaid, atakhtarul ubudiyah alal hurriyah, kamu pilih perhambaan daripada pilih kemerdekaan, dan kamu pilih itu, orang ini lebih pada bapa kamu, daripada mak kamu, daripada tanah kelahiran kamu, daripada kaum kamu. Mak dia marah. Siapa tak marah dah anak tak nak balik? Kita kucing tak balik pun kita marah kan? Dulu kecil-kecil saya kat kampung tu, petang-petang panggil itik balik kan. Itik tak balik pun kita marah tak? So bayangkan anak tak nak balik, yang telah sekian lama terpisah. Maka dalam keadaan ini, kata Zaid bin Harithah, inni qad ra'aitu min hadzal rajuli syai'an wa ma ana billadhi ufariquhu abadan. Dia kata, aku tengok pada lelaki ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada something, ada special yang tak ada pada orang lain. Wa ma ana billadhi ufariquhu abadan. Dan aku ni takkan sesekali nak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bayangkan kalaulah seorang budak boleh cakap macam tu, bagaimana layanan Nabi SAW terhadap Zaid bin Harithah. Maka dalam keadaan ini, Nabi SAW bawa Zaid, pegang Zaid, Nabi pun bangun di sisi Kaabah. Nabi kata, asyhadu anna hadza bani. Nabi kata, bersaksilah ini anak aku. Nabi iktiraf Zaid ini sebagai anak dia dah, bukan hamba dia, bukan khadam Nabi. Nabi kata, ini anak aku. Dia akan jadi waris aku, dan aku pun akan mewarisi dia. Jadi anak lah. Dan sampai dalam keadaan itu, bapa kepada Zaid bin Harithah ni rasa lega. Sebab seorang majikan, seorang tuan boleh mengakui hamba abdi dia itu sebagai anak. Dan mengakui dia, kalaulah Nabi SAW ni mati pun, kata dia akan mewarisi harta Nabi. Macam anak sungguh lah. Lebih pada anak angkat lagi lah. Sampailah orang menggelarkan Zaid bin Muhammad pada ketika itu.
Anak angkat Nabi itu orang gelar sebagai Zaid bin Muhammad. Maka dalam keadaan ini akhirnya turun ayat yang larang umat Islam untuk binkan mana-mana anak angkat dengan ayah angkatnya. Allah Ta'ala sebut ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Mana-mana anak angkat ni ud'uhum, panggil mereka dengan nama bapa asal mereka. Tak boleh nak binkan dengan ayah angkat walaupun kita sayang macam mana sekalipun. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jemaah sekalian, boleh bayangkan bagaimana Nabi layan seorang budak sampai budak tersebut sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ni duduk dalam jabatan pendidikan tak? Saya jaga anak-anak prasekolah, jaga cikgu-cikgu prasekolah kan. Budak-budak kecil ni sayang cikgu dia. Kadang kita geram tak, kita mak ayah dia tak dengar. Kenapa? Mungkin layanan. Mungkin bagaimana mereka menyantuni. Kita kadang-kadang anak cucu yalah budak dia suka bercerita. They tends to tell us something dah. Atuk pula tengah tengok WhatsApp kan. Jap. Cikgu pula je lain kan. Dia tengok. So tuan-tuan boleh bayang bagaimana Nabi layan hamba abdi sampai hamba abdi tak nak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bagaimana Nabi dalam keadaan ini? Ada satu riwayat menyebut daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni juga merupakan antara budak yang dijadikan khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni khidmat dengan Nabi selama 10 tahun lebih kurang. Waktu tu umur Anas dalam lingkungan 9 atau 10 tahun. So sepanjang Nabi berada di Madinatul Munawwarah ni, Anas bin Malik lah yang akan penuhi segala keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang betul-betul personal assistant Nabi. Kemana Nabi pergi, Anas bin Malik akan pergi. Nabi nak qada hajat, Anas bin Malik ni dah akan cari batu-batu untuk Nabi akan istinja. Nabi nak wuduk, Anas bin Malik ni akan ambil air. Maknanya Anas bin Malik ni memang akan tahu bagaimana keadaan Nabi. Sebab waktu tu ibu dia yang nama Ummu Sulaim datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak bagi melainkan anak aku yang bernama Anas untuk khidmat dengan engkau." Maka dalam keadaan ini Anas bin Malik sebut, "In kanatil amatu min ama'il Madinah." Dalam keadaan ini disebut bahawasanya Anas kata, "In kanatil amatu min ima'il ahli Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantariqu bihi haitsu sya'at." Anas bin Malik gambarkan bagaimana Nabi ni layan orang-orang sebegini. Yang jadi khadam, yang jadi hamba abdi ni. Dia kata, "In kanatil amah." Orang Melayu ada istilah amah kan? Istilah tu bahasa Arab al-amatu. Al-amatu ni ialah budak-budak suruhan perempuan. Anas bin Malik kata, kalaulah ada al-amah, budak-budak suruhan perempuan ni, hamba-hamba abdi perempuan yang kecil-kecil ini berada di Madinah, mereka tengok Nabi, ada yang jumpa Nabi, mereka pun tarik tangan Nabi, bawa pergi mana-mana. Budak-budak kan, they grab our hand, dia bawa Nabi, ikut dia pergi mana-mana. Maka dia kata, fatan tariqu haitsu bin bihi haitsu sya'at. Nabi pun ikut je ke mana-mana yang mereka nak pergi. Dan dalam setengah riwayat menyebut Nabi ni tak lepas pun genggaman tangan jariah ataupun budak-budak kecil ni. So dalam keadaan ini Ibnu Hajar Al-Haythami menyebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut kata apa, ada orang macam kritik sikit hadis ni, macam mana Nabi pegang tangan pelayan perempuan. Sebab kita tahu Nabi takkan pegang mana-mana perempuan yang ajnabi. Ibnu Hajar bagi jawapan yang pertama, hamba abdi ni status dia tak macam manusia lain. Sebab hamba abdi ni kita boleh miliki. Dalam fiqh Islam asalnya hamba abdi ni kita boleh miliki. Boleh dijual beli, dan hubungan dengan majikan dia pun memang macam kita boleh bersama-sama dengan dia. Itu satu pandangan. Pandangan yang lain kata Ibnu Hajar Al-Haythami, dia kata boleh jadi bahawasanya yang pegang tangan Nabi ni budak-budak kecil. Sebab budak-budak lah yang panggil macam tu kan, takkan yang besar-besar umur 30 nak tarik tangan Nabi bawa pergi jalan, tu menggedik lah sama dia kan. So kata Ibnu Hajar, kemungkinan yang bawa itu merupakan anak-anak kecil yang mereka ni memang sejak dari kecil status sosial mereka tu hamba abdi. Tapi bayangkan seorang pemimpin negara
Seorang Rasul boleh layan seorang kanak-kanak, seorang budak dengan status dia sebagai hamba abdi. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, boleh bayangkan tak bagaimana rupa paras hamba abdi pada ketika itu? Mungkin kusut masa, mungkin tak terurus, tapi Nabi SAW layan dengan baik. Kita kadang-kadang janitor yang bertugas kat pejabat kita di pun kita pandang semacam dah. Tak. Staf bawah kita pun kita anggap macam hamba abdi, padahal dia staf. Dia bukan hamba abdi kita pun. Dia bekerja dengan kita. They give her something, iaitu khidmat mereka. Kita perlu bayar mereka. Tapi tengok Nabi SAW melayani orang-orang sebegini. Dan Nabi SAW pun takkan rasa kekok, takkan rasa berdosa, takkan rasa bersalah untuk duduk makan bersama-sama dengan mereka. Sebab tu ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza ata ahadukum khadimahu bi ta'amihi fa illam yajlishu ma'ah falyunawilhu aklatan aw aklataini aw luqmatain fa innahu wali harrahu wa alajah. Nabi kata apa? Kalaulah pelayan-pelayan kamu ni tolong serve sesuatu hidangan, kalaulah kamu ni tak duduk sama-sama dengan dia makan, Nabi kata, kita punya servant ni tak duduk, dia hidangkan kita makanan. Butler, kita ada butler kan, kaya sikit lah nampak, ada butler tak? Contoh tuan-tuan, saya seorang raja tak, ada butler bawa, elok pakai tak? Nabi kata apa? Fa illam yajlishu, kalau kamu tak nak duduk sama-sama dengan dia makan, sekurang-kurangnya kamu berilah kepada dia aklatan atau aklatan ini, kamu bagilah dia satu hidangan yang sama dengan apa yang kamu makan, au luqmatan ataupun satu suapan daripada suapan kamu. Fa innahu waliya harrahu wa alajah. Nabi kata dia itulah yang duk mengadap api. Faham istilah mengadap api? Macam mana nak sebut? Dia yang sediakan makanan tersebut. Dia yang duduk dekat dapur panas. Ibu-ibu kat belakang tahulah berperang dengan benda panas ni, Tuhan tahu kan. Pakcik-pakcik kat depan ni kan, ayah-ayah kat depan duk order ikan keli goreng kan, yang belakang tu kan pandai ikan keli kebelulak orang tua ni kan, nak goreng ikan keli tu je satu perjuangan yang hebat kan, kena pakai segala shield yang ada. Tu pun kita rasa panas dah. So Nabi menyebut, kalaulah servant kita ini dalam keadaan, kita tak boleh bayangkan dulu bagaimana berhadapan dengan dapur dulu, kena tiup baru menyala. Saya ingat kecil-kecil tu, kalau kat rumah saya tu ada satu buluh kecil pendek kan, hak tu lah nak tiup api bagi menyala tu kan, tiup. Dia punya tiba-tiba menyala tu menyambar, rasa hilang habis semua bulu kat muka lah. So boleh bayangkan dalam keadaan itu mereka berhadapan, orang Arab periuk mereka kadang-kadang bawah tanah. Orang Arab periuk dia bawah tanah. Bagaimana macam kita duk tengok orang buat roti nan tu lah, roti Arab panas. Maka Nabi kata fa innahu wali harrahu, dia lah yang berhadapan dengan panas, dan dia lah yang bersusah payah di dapur. Maka Nabi kata patut kamu bagi mereka makan apa yang kamu makan, ataupun kamu duduk makan bersama-sama dengan mereka. Kita kadang-kadang tak minta PA buat air. Tolong buat saya kopi satu. Dah, okey, keluar. Saya tak nak apa-apa. Dia. Apa salah buat dua cawan? PA pun pelik hari tu. Awak bos, buat je dua. Ada appointment bos? Ada appointment hari ni. Kan saya ada appointment. Buat je dua cawan. Dia pun buat kopi, duduk minum dengan saya sekali. Pun salah. Ataupun kita sama-sama duduk kat meja staff kita tu makan sama-sama dengan dia. Apa masalah? Kenapa kita nak letak satu jarak status sosial di antara kita dengan orang bawahan kita? Tuan-tuan, orang Melayu ada satu pepatah, ular menyusur di bawah akar takkan hilang bisa dia. Kan? Ataupun terbalik, saya lupa dah bahasa masjid, takkan hilang bisa ular yang menyusur akar. Hak tu rasa betul kot. Takkan hilang bisa ular yang menyusur akar. Maknanya orang hebat ni, dia down to earth, turun ke bawah, takkan hilang kehebatan, malah bertambah hebat, malah bertambah orang sayang. Dan ada satu riwayat daripada Muslim, kata idza suni'a li ahadikum khadimuhu ta'amahu thumma ja'ahu bihi waqad wali harrahu dukhanahu falyaq'udhu ma'ahu falyakul
fa in kana at-ta'amu mashfuhan falyadha fi yadihi minhu aklatan aw aklatain. Nabi kata apa? Kalaulah kamu ni disediakan makanan oleh seorang khadam daripada kamu, dalam keadaan dia bawa makanan ini, dia berhadapan dengan panas, kesusahan nak buat makanan itu, Nabi kata falyaq'udhu ma'ahu, falyakul, kamu duduk sama-sama dengan dia, kau makan dengan dia. Dan kalaulah makanan ini mashfuhan, ataupun makanan tu sikit, tak boleh nak bagi satu serve dekat dia yang lain, Nabi kata apa? Falyadha fi yadihi minhu aklatan. Nabi kata ambillah makan tu, letak sikitlah atas tangan dia. Hari ni mungkinlah pergi restoran, robot hantar tak? Pergi Q Bistro sini, robot hantar tak? Takkan nak kata terima kasih kat robot tu. Tapi selama hari ni yang mungkin kita makan di restoran, pernah tak kita kata terima kasih kepada waiter yang hantar makanan kat kita? Atau dia yang tiba-tiba dia pula ucap terima kasih kat kita? Sepatutnya betul, tugas dia sebagai seorang waiter, seorang pelayan, dia bawa makanan dekat kita, dia datang ambil order kita, order satu tak? Pernah tak kita kata terima kasih waktu dia melaksanakan tugas dia? Kebiasaannya kita mengamuk kalau tak dapat. Alhamdulillah ada yang bagi tips, bagus. Tapi paling-paling pun dengan kita ucap terima kasih. Itu dalam keadaan mereka itu bekerja. Tentu bayangkan, ini hamba abid. Sebab dalam keadaan ini, Al-Imamun Nawawi sebut bahawasanya hadis-hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya kita sebagai orang yang mempunyai orang-orang lain di bawah kita, kita kena tunjuk sikap-sikap yang baik. Layan mereka sebagai seorang manusia biasa, walaupun pada ketika itu mereka mungkin seorang khadam semata-mata. Tak salah. Sebab inilah kesempurnaan akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke peringkat sebut apa yang kamu pakai patut mereka juga pakai. Ada satu riwayat daripada Ma'rur bin Suwaid. Kata dia, aku bertemu dengan Abu Dzar, seorang sahabat yang terkenal, Abu Dzar Al-Ghifari, di satu tempat yang nama dia Rabzah. Abu Dzar ni pada ketika itu pakai satu suit, satu hullah. Hullah ni macam satu jubah lah, jubah yang cantik. Sebab tu hari ni saya pakai jubah cantik sikit nak tunjuk contoh ya. Kan ada orang tegur, ustaz pada Maghribi ke tak? Saya daripada Malaysia aja, hak ni jubah Maghribi ya. Dia kata Abu Dzar pakai hullah, satu jubah yang cantik, dan budak suruhannya juga pakai persis bahasa Indonesia, persis as him, copy paste apa yang Abu Dzar pakai. Manakala Abu Dzar pakai jenama ini bentuk macam ni, dia pun pakai jenama tu bentuk macam tu, saling tak tumpah. Maka Maghrur ni pun tanya kepada Abu Dzar, kenapa kamu buat macam ni? Maka Abu Dzar pun cerita. Dia kata apa? Satu hari aku pernah kutuk atau pernah hina seorang lelaki. Dia kata fa'ayyartuhu bi ummi, sampai ke peringkat dengan mak-mak dia pun aku babitkan sekali. Macam budak-budak kecil kan, bergaduh kan. Dia bergaduh dengan mak-mak dia kena sekali tak. Dulu ada istilah saya ingat, budak-budak mak-mak kau hijau. Dia marah dengan mak-mak sekali, kena kutuk kan. Biasa dah anak-anak kita kat sekolah balik cerita bergaduh dengan kawan tak. Dalam keadaan ini, bila Abu Dzar ni Abu Dzar hina seorang lelaki, dalam setengah riwayat menyebut dia yang dihina tu Bilal bin Rabah. Dia kata ya benar sauda. Dia hina Bilal, kata hoi anak orang hitam, mak hang hitam. Sampai ke peringkat macam tu. Nabi kata ya Aba Dzarrin a'ayyartuhu bi ummi, kamu ni hina dia dengan mak dia sekali ke? Nabi tegur dia, innaka mru'um fika jahiliyah, kamu ni masih ada lagi sikap-sikap jahiliyah. Apa dia? Suka sangat hina manusia yang lain, bagi gelaran-gelaran yang tak baik. Nabi sebut ikhwanukum khawalukum. Nabi kata apa? Saudara-saudara kamu ni khawal. Khawal ni maknanya orang yang khadam. Nabi sebut ungkapan ini ikhwanukum khawalukum. Ungkapan ini maksudnya khadam-khadam kita ni saudara-saudara kita. Orang Arab gunakan istilah ikhwan ni macam adik-beradik.
So dia kata, Nabi kata khadam-khadam ni macam adik-beradik kita. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah Ta'ala jadikan mereka ni bawah tanggungjawab kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyat'imhu mimma yakul. Nabi kata siapa-siapa yang Allah Ta'ala rezekikan dia, ada servant bawah dia, ada orang suruhan bawah dia, Nabi kata apa? Kalau kamu ada apa-apa makanan, kamu bagilah makanan yang sama dengan dia apa yang kamu makan, dan kamu berilah kepada dia apa yang kamu pakai. Wala takallufuhum ma yablughuhum. Nabi kata jangan kamu bebankan orang-orang suruhan kamu ini dengan bebanan yang tak sanggup mereka pikul. Job description dia orang macam ni je, kita bagi habis semua kat dia. Kawan tu intern je, intern jadi pelukis plan, segala habis semua kita bagi kat dia tentang budak tu intern tak. Saya selalu dengar anak-anak bekas-bekas murid saya kena intern, kata ustaz, oh macam hamba abdi. Saya kata nak buat macam mana manusia kan dapat kuasa sikit macam tu lah. Itu baru kuasa sikit, kuasa banyak aku tak tahulah macam mana pula. So tuan-tuan boleh bayangkan Nabi SAW kata fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Nabi kata apa, kalau kamu bebankan mereka dengan sesuatu beban dan tugas, tolonglah sama. Tuan-tuan tengok bagaimana Nabi letak satu prinsip melayani manusia walaupun taraf mereka rendah. Apa dia? Kena makan sama dengan dia. Kena pakai, mana kena bagi dia pakai apa yang kamu pakai. Kata Al-Imam Nawawi, ini bukan suatu bentuk kewajipan. Tak. Kata Al-Imam Nawawi, ini suatu bentuk amalan yang peringkat sunat. Iaitu seorang majikan yang baik, dia akan bagi kepada orang bawahan dia apa yang dia makan, tu dia makan. Kalau dia makan rib eye, so staff dia pun sama-sama makan rib eye lah. Kan? Janganlah dia makan rib eye, kawan tu makan daging tetel je. Apa yang dia pakai, maka staff ataupun orang bawahan dia, servant dia, maid dia pun kena pakailah yang sama. Kalau kita ada Gucci, tak boleh nak pakai Gucci kat dia contoh. Tapi sekurang-kurangnya kata Al-Imam Nawawi, kita bagi dia pakai yang sesuai dengan dia, berikan dia kerja yang sesuai dengan dia. Dan dalam keadaan ini jangan kita bebankan mereka dengan bebanan-bebanan yang kalau kamu nak bagi beban pun kepada mereka, dalam keadaan ini Nabi kata kamu tolong mereka. Dan Nabi SAW tunjuk satu contoh yang baik. Apa dia? Ada satu kisah yang Nabi ni ada seorang gulam. Gulam ni budak suruhan juga. Istilah dia gulam. Yang mana budak suruhan Nabi ni seorang Yahudi. Budak Yahudi. Dan dia tak Muslim pun. Bila mana budak suruhan Nabi SAW ni sakit dan Nabi dapat tahu, Nabi pergi ziarah dia. Nabi pergi ziarah dia. Walaupun bayangkan kata Anas bin Malik, Nabi ziarah dia dan Nabi duduk dekat dengan kepala dia. Kita tengok bagaimana Nabi layan seorang Yahudi yang jadi khadam dia. Nabi kata apa? Aslim. Masuklah Islam, Nabi kata. Dalam keadaan ini budak ni tengok pak dia. Yalah, budak kan, pak dia ada orang cakap Islam kan kena tampar, tak pasal-pasal pula. Kan? So dia Nabi kata pak dia, Ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ati' Abul Qasim. Kamu taatlah kepada Abu Qasim. Ini gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim. Sebab Nabi ni ada anak lelaki yang namanya Al-Qasim. So dia digelar sebagai Abul Qasim. Ini biasa budaya Arab lah. Kalau kita ni ada anak lelaki sulung, contoh saya anak lelaki sulung nama Muaz, maka nama saya ni Abu Muaz. Kalau kita ada anak bernama apa lagi kan, kata apa, Ahmad, so Abu Ahmad, itu contohlah. Abu Umar, Abu Ali. Ini satu. Kalau perempuan, Ummu Ali. So itu gelaran. So Ummu Kulsum, Kulsum nama lelaki, kamu buat Kulsum kan Kalsum. Kulsum nama lelaki. So Ummu Kulsum ialah ibu kepada Kulsum. Sebut aja Kulsum. Bukan Kalsum. Tak apalah sampai kat Melayu nama Kalsum. Okey lah tu. So kata dia Ati' Abul Qasim. Maka akhirnya budak dia pun bila pak dia kata ikutlah Muhammad ini, maka dia pun masuk Islam. Nabi pun kata apa? Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Nabi kata segala puji bagi Allah yang mana menyelamatkan dia ni daripada api neraka. Dan last,
Hari Sabtu hari ni tak lama-lama kan, tuan-tuan ada urusan lebih besar lagi lepas ni kan, kau nak berarak ke wallahu alam lah kan. Tak apa dah, saya bagi peluang lah. Last sekali, satu ketika di masjid Nabi ni ada seorang makcik tukang sapu. Masyhur cerita ni kan, ada seorang makcik ni tukang sapu. Kata Abu Hurairah, anna imra'atan saudaa kanat taqumul masjid. Kata Abu Hurairah, di Masjid Nabawi ni ada seorang perempuan hitam. Nak menggambarkan dia adalah seorang hamba abdi, mungkin dibawa daripada mana-mana negara, kita pun tahu. Maka dia ni tugas dia bersihkan masjid. Macam kita lah kan, ada janitor, ada tukang cuci kan. Dalam keadaan ini, satu ketika Nabi SAW dapati dia tak ada. Selalu nampak makcik ni sapu sampah, bersihkan masjid. Tiba-tiba Nabi SAW tak nampak makcik tu. Maka Nabi SAW tanyakan, mana makcik ni? Dah lama tak nampak dah, selalu ada je. Maka sahabat-sahabat yang ada pada ketika itu sebut, matat Rasulullah, mati dah. Kata orang Perak, udah tak ada dah. Maka Nabi kata, afala kuntum azantumuni, kenapa kamu tak bagi tahu aku? Maka Nabi qala faka'annahum sagharu amraha. Dia kata, ya Rasulullah, small matter je, makcik tukang sapu, takkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. She's nobody. Istilahnya she's nobody. You are somebody and someone. Takkanlah nak beritahu siapa dia, nak beritahu Nabi, ketua negara. For what purpose? Nabi kata apa? Dalluni ala qabriha. Nabi marah, bukan marah, Nabi tegur. Nabi kata, tunjuk kat aku mana kubur dia. Sahabat-sahabat pun tunjuklah kubur wanita ini pada Nabi SAW. Nabi SAW pun salatkan ke atas wanita ini yang telah pun dikebumikan. Nabi kata, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Nabi kata, kubur ni gelap untuk ahli-ahlinya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Nabi kata apa? Hari ni, sekarang ni, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kubur-kubur ini dengan salat aku ke atas mereka. Ada setengah riwayat menyebut akhirnya Nabi pun panggil sahabat-sahabat yang lain, jom ikut aku sekali pergi kubur dia. Nabi pun salat di kuburnya, dan Nabi imamkan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi doakan dia, dan Nabi akhirnya mereka pun bersurai. Tuan-tuan boleh bayangkan, seorang wanita yang hanya tugas dia sapu sampah, tukang bersih masjid. Saya sebut dia she's nobody. Tapi Nabi SAW perasan dia. Bila tak nampak, Nabi tanya. Bila orang lain kata kat dia, tak ada benda pun, small matter, kecil lah. Tapi Nabi muliakan dia sampai ke peringkat Nabi SAW salatkan, sebab Nabi tak sempat salatkan untuk dia. Ini fiqah. Apa dia? Kalau kita tak sempat nak salatkan sesuatu jenazah hadir, maknanya dia ada depan mata kita, tahu-tahu dah dikebumikan, kita boleh salatkan dia di tanah perkuburan tersebut. Ni kan nampak pelik tak? Apa ni semayang dekat sini tak? Sebab tu kita punya Bukit Kiara kan ada paip-paip banyak. Tuan-tuan ambil dia wuduk, salatlah kat situ. Bagi orang yang tak sempat solat, nak terangkan kepada kita, tengok bagaimana Nabi muliakan sampai Nabi kata kubur-kubur ni asalnya ialah tempat-tempat yang gelap dan mereka dapat cahaya daripada solat aku. Tuan boleh bayangkan, Nabi sendiri solatkan ke atasnya. Kita ni agak-agak nanti mati, siapa nak sembahyangkan untuk kita? Agak-agak lah. Ada orang tak nak sembahyangkan untuk kita. Wal'iyadu billahi min zalik. Takut. Sebab tu nanti kalau ada kematian, ada peluang kita solat sama-sama, ada peluang iring sama-sama jenazah ke perkuburan, dengan harapan satu hari kita mati nanti, biarlah ada orang juga yang akan buat sama-sama dengan kita. Jangan duk harap panggil orang lah. Tak apa Ustaz, kami ada budak tahfiz panggil. Ini pengalaman peribadi saya lah. Saya pun dulu budak sekolah agama juga. Dalam zaman kecil-kecil kan, sekolah agama, bila pengumuman mati tu seronok. Nakal dulu. Saya orang Perak, Ni budaya orang Perak, orang KL pintar kot. Dulu orang Perak ni kalau mati seronok pergi orang mati ni, tambah budak-budak kecil macam saya kan. Time tu. Sebab apa? Lepas habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hujung tu nampak orang dah pegang sampul.
Dulu sampul pos juga kan. Sampul putih ada belang-belang tepi-tepi tu. Tadah tangan tu alhamdulillah dapat rezeki pada langit. Sebelum sembahyang jenazah tu tolong baca qul huwallah. Orang Perak ini budaya orang Perak dah dulu kan. So dia bagi daun pandan, suruh kerat. So satu qul huwallah, satu kerat. So bila balik tu bawa gelas, dalam gelas tu ada gula. Balut dengan sapu tangan. Ini orang Perak ya, saya tak kata orang KL ni. So dapat dua dah. Kalau tolong pikul keranda dapat pula soalan good morning. 3 dah. Silap gaya tolong pegang payung depan belakang. Dulu tak ada payung. Ini tak ada kan? Payung. Ada lagi ke payung? Payung tu tak jumpa dah saya rasa payung hak kaki kayu tu. Dan payung tu pacak satu je kat kubur. Satu tu pergi mana? Wallahu alam tak tahu. So kalau pergi sembahyang jenazah tu kau kurang dapat 3 benda. Agak-agak ikhlas ke sembahyang tu. Tak? So boleh bayang orang yang disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia bukan dia bukan somebody pun, tapi tengok gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani dia. Sebab tu kita hari ni yang hidup, andai ada manusia-manusia yang lain yang mungkin taraf sosialnya rendah, layanlah mereka sebagaimana layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Tak rugi apa-apa. Sebab apa? Sebab kita mencontohi satu benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dan tak ada amalan yang lebih besar melainkan kita ikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berhenti kat sini insya-Allah. Moga-moga ada faedah untuk kita semua yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.